Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijak Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pada jam ini kami akan bawakan bual bicara berkenaan isu kesihatan. Kalau anda sering menonton Astro Awani, pasti kesedaran mengenai kanser yang paling kerap berlaku dalam kalangan lelaki ini sering kami bawakan. Dan kanser prostat ialah kita akan bawakan mengenai isu kanser prostat, iaitu ketumbuhan berbahaya yang bermula dari kelenjar prostat. Dan setengah kanser prostat juga membesar secara perlahan-lahan dan mungkin tidak menyebabkan masalah dalam beberapa tahun. Hafizi. Ya, dan laporan pendaftaran kanser kebangsaan 2019 meletakkan kanser prostat sebagai kanser ketiga yang paling kerap berlaku dalam kalangan lelaki. Dan ia turut tekankan bahawa 60% yang didiagnos dengan kanser itu berada pada tahap 3 dan 4. Manakala 40% lainnya berada pada tahap 1 dan 2. Dan ini bermakna pengesanan awal kanser prostat ini adalah lewat berlaku dan tak dapat dinafikan penyakit ini semakin membimbangkan dan juga kempen mengenainya perlu diberi penekanan khusus supaya semua masyarakat sedar, khususnya kaum lelaki, untuk membuat pemeriksaan ataupun saringan kesihatan di hospital-hospital untuk pastikan bahawa keadaan kesihatan diri kita berada pada tahap yang baik. Untuk itu kami bersama dengan siapa Gigi pagi ini? Ya, kita terus bersama di talian Skype Dr. Pham Zeng In, iaitu pakar urologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Selamat pagi Dr. Pham. Selamat pagi. Okey doktor, dalam memberi kesedaran kepada orang ramai berkenaan perkara ini, boleh doktor jelaskan mengenai perincian kanser prostat ini, apa itu prostat dan di mana sebenarnya tempatnya di dalam tubuh badan? Ya, ini prostat ni ialah kelenjar lelaki saja ada. Okey. Dia berada di antara punti kencing dengan saluran kencing. Maksudnya dari punti kencing dia kena melalui prostat, lepas tu pergi saluran kencing tu keluar. Dia ialah dalam dekat apex kita punya pubic bone, kita punya pubic bone tu dekat yang paling bawah tu. So prostat ni ialah berada dekat tempat yang paling dalam kita punya tulang pubic ni. Doktor, sebenarnya berapa serius kanser prostat ini dia boleh terjadi dalam kalangan lelaki? Ya, macam dekat introduction orang cakap dekat statistik yang terbaru kita ada, prostat sudah berjaya berada di tangga ketiga prostat yang paling kerap orang lelaki Malaysia boleh dapat. So dekat tahun 2012 sampai 2016 kita ada diagnose 4,189 kes prostat cancer. So yang paling membimbangkan seperti yang dicakapkan ialah kebanyakan lebih kurang 70% prostat cancer ni masa didiagnose sudah dalam tahap yang lewat, tahap keempat ni maksudnya suara rebah ke tulang, suara rebah ke tempat-tempat lain lah. So ini yang kita tidak mahu, sebagai pakar kita tidak mahu benda ni terjadi. Kita lebih cenderung untuk kita berharap boleh jika dapat prostat cancer, kita diagnose prostat cancer, kita nak diagnose dekat tahap yang pertama ialah tahap yang boleh dirawat, boleh dipulih. Ya. Ya, Dr. Pham, kalau kita nak lihat kembali apa mungkin gejala-gejala yang berlaku ke atas mereka yang menghidap kanser prostat ni, atau mungkin doktor boleh jelaskan tanda-tanda amaran yang perlu dipantau? Nah, ini yang masalah dia. Untuk mengesan prostat kanser awal ni, dalam tahap awal ni, dia biasa tak ada apa-apa gejala. So biasa dia boleh didiagnose, bukan diagnose, dia perlu lelaki-lelaki perlu menjalankan itu ujian darah PSA, Process Specific Antigen, untuk mengesan tahap PSA ni sama ada lebih tinggi dari tahap yang normal. So biasa kita menyarankan lelaki yang lebih daripada umur 50 untuk menjalankan at least once start menjalankan ujian PSA ni. Tapi kerap sangat lepas jika tahap tu normal, hanya perlukan dijalankan 1 tahun sekali macam tu je, tak payah macam buat ujian kolesterol ke apa 3 bulan 6 bulan, tak payah. Dia biasa dalam tahap normal 1 tahun 2 tahun pun sudah cukup.
Okey, dari sini kita akan jika terdapat peningkatan level PSA ni, so kita akan menjalankan penyiasatan yang lebih lanjut. Biasa kita akan buat MRI, akan buat biopsi untuk diagnose kanser prostat ni. Okey, bagi gejala, jika nak cakap gejala, biasa gejala-gejala yang macam sakit tulang, macam kencing gejala-gejala yang dekat kencing tu biasa dalam tahap yang lewat. Lagipun satu lagi masalah ialah biasa gejala-gejala kencing ni dia berkaitan dengan pembesaran prostat instead of prostate cancer. Prostate cancer pun boleh, tapi biasa dia tak segera, dia bukan gejala yang ketara macam untuk mendiagnose prostate cancer. So bagi pesakit yang ada sakit-sakit tulang tu bermaksudnya itu dalam tahap keempat. Kanser ni sudah merebak ke tulang dah. So ini ialah gejala yang lewat dah. So biasa yang biasa kalangan masyarakat lelaki boleh buat ialah menjalankan ujian PSA. Dan doktor, tadi doktor ada cakap mengenai ujian saringan sekurang-kurangnya perlu dilakukan lelaki pada usia 50 tahun ke atas. Adakah ini bermakna kanser prostat ini banyak mendominasi lelaki pada usia-usia yang lewat? Dan bagaimana pula sebenarnya kanser prostat ini juga, adakah ia boleh orang kata menjangkiti, bukanlah menjangkiti, orang kata didapati oleh golongan-golongan lelaki yang di awal-awal usia, di golongan muda? Okey. Prostat cancer ni biasa dia didiagnose dengan dekat kalangan lelaki yang lebih meningkat usia. Bagi lelaki yang muda, biasa so far dengan pengalaman saya, saya memang jarang-jarang tengok menjumpai pesakit yang kurang daripada 40. Okey. Untuk yang pesakit yang ada history sejarah keluarga yang prostate cancer, so kita akan menyarankan mereka menjalankan ujian PSA ni pada umur 45. So itu pun mengikut saranan recommendation daripada international punya guideline lah, penunjuk. Okey, so biasa memang dari statistik biasa prostate cancer ni akan terjadi pada umur lebih tua daripada 50 lah. So dan muda, jika muda dapat pertumbuhan dengan prostat, biasa pun bukan prostate cancer, ialah pertumbuhan yang sangat jarang, mungkin neuroendocrine tumor ke sarkoma ke, yang benda-benda lain lah. Ya, Dr. Pham, doktor ada mengatakan bahawa perlu adanya jalankan saringan ujian PSA itu. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih terperinci mengenai bagaimana ujian itu dilakukan dan bagaimana sakit kanser prostat ini didiagnose atau dikesan oleh para doktor sebenarnya. Ya, ini PSA ini sangat senang. Biasanya dia ialah dalam sebahagian ujian saringan ujian darah yang biasa kita lakukan. Dia ialah sebahagian tu. Jika dalam package pun biasa ada. So ambil darah itu je. Lepas tu ambil bacaan. Bacaan tu yang biasa kita ambil secara keseluruhan, macam kita ambil normal ialah 4 and less lah. Tapi biasa kita pun macam pesakit akan bawa jika ada keputusan yang lebih tinggi daripada 4, dia akan jumpa doktor ke pakar urologin, dan kita akan periksa dia punya prostat untuk merasa sama ada prostat itu ada pertumbuhan ke tidak. Dan kita pun ada nak tanya ada simptom-simptom, sebab PSA ni naik meningkat ni bukan saja PSA ialah satu ujian saringan je. Ada benda lain boleh menyebabkan PSA ini naik juga, macam pembesaran prostat ataupun prostatitis, ialah radang prostat. Ini pun boleh meningkatkan menyebabkan PSA ini naik. So kita akan mengambil sejarah dari pesakit, pemeriksaan, lepas tu kita akan kita akan mengesan apa sebab PSA ini naik. Jika kita rasa PSA ini naik ada risiko sebab prostat cancer ni, dan kita akan
menyeru ataupun beritahu pasien dia perlu melakukan itu prostat biopsi untuk membuat diagnosis ni. Dan doktor, sudah pasti kita nak melihat punca sebenar kanser prostat itu boleh berlaku. Adakah disebabkan pemakanan, adakah disebabkan oleh faktor-faktor genetik ke, adakah disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mungkin doktor boleh perincikan? Okey. Biasa prostat kanser ni dia berkaitan dengan bangsa lah. So macam bangsa dekat dunia yang paling senang dikenal prostat kanser ialah bangsa African American lah. Mereka telah mencatat kekerapan prostat kanser ialah dalam 178 over 100,000 population. Ini yang paling tinggi dekat dunia. Dekat Asia bangsa Jepun dengan bangsa Korea lah bangsa yang paling senang kena prostat kanser lah. So dekat Malaysia, di antara ketiga kaum yang utama kita orang actually Chinese ialah Chinese yang paling kerap didiagnose prostat cancer. Ini memang dekat bangsa lah. So lain punya ialah genetik memang. So biasa patient macam saya cakap, patient yang pesakit yang ada sejarah keluarga, dia memang akan lebih kerap kena prostat cancer itu sebab kita akan menyaran patient yang ada sejarah keluarga prostat cancer ni untuk menjalankan ujian saringan PSA ni lebih muda iaitu pada umur 45. Okey. Lepas tu ada juga kita mendapati actually prostat cancer ni ada berkaitan dengan BRCA gene ni. So BRCA gene ni actually ialah BRCA gene yang pada mula-mulanya dikesan di breast cancer lah. So sekarang kita pun ada rasa kita dari kajian kita pun sudah mengaitkan BRCA ni dengan prostat cancer juga. Ini ialah kaitan genetik lah. Selain tu yang you cakap pemakanan, okey. Pemakanan ni kita so far tak tahu apa makanan yang boleh mencegah ke ataupun lebih senang mendapat prostat cancer. Tapi macam ada kajian macam orang Jepun ni, jika dia duduk dekat Jepun, lepas tu dia berpindah ke Hawaii, dia punya kekerapan dapat prostat cancer ni akan sama dengan population sana juga. So ini mungkin pun ada berkaitan dengan cara hidup. Tapi macam makanan tertentu yang boleh diberi nama, so far kita tak tahu. Ya, baik Dr. Pham, kita akan banyak lagi nak memperincikan mengenai kanser prostat ini bersama doktor, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45 lebih awal dari biasa. Kini berwajah baru. Ini pula susulan khas pesawat Back Air di Kazakhstan. Pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir 2 kali. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program. Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope. Serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Gagalan Kerajaan Persekutuan tunai janji melaksanakan projek baik pulih sekolah Daif turut diulas Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai. COVID-19, 2 lagi kes disyaki atau PUI direkodkan di Sarawak. So hopefully kita akan mendapat kedudukan yang lebih baik di masa-masa akan datang. Udang geragau atau bubuk dalam bahasa tempatan terkenal sebagai bahan utama dalam pembuatan belacan atau cencaluk.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, kami masih bercerita mengenai isu kesihatan iaitu kanser prostat yang mana di Astro Awani sendiri kami sering membawakan kesedaran mengenai kepentingannya anda di luar sana untuk menjalankan saringan kanser prostat ini. Dan kita sudah bersama dengan Dr. Pham Zeng In sejak tadi dan kita akan teruskan bersama Dr. Pham. Dr. Pham, kita telah pun bercerita mengenai gejala, simptom dan juga bagaimana hospital ataupun doktor mengesan penyakit kanser prostat ini ke atas seseorang individu, tetapi bagaimana rawatan pula juga doktor, kerana difahamkan rawatan mereka yang menghidap kanser prostat ini ada di kalangan itu tidak dilakukan serta-merta. Boleh doktor jelaskan? Ini prostate cancer ni dia a bit complicated lah, rumit sikit. So masa lepas diagnose kita akan mengkategorikan kanser prostat ni ke kanser prostat yang berisiko rendah, berisiko sederhana dengan berisiko tinggi. Ini akan berpadu kepada data pesakit yang kita adalah termasuk PSA, termasuk dia punya Gleason score. Gleason score lepas biopsi itu daging tu hantar ke makmak akan tengok. Lepas tu dia akan bagi Gleason score ni. Lepas tu lagi pun kita pun akan ambil kira data dari dia punya imaging, MRI, tengok pertumbuhan tu dua belah ke, sebelah ke, berapa banyak lah. So dari semua data ni kita akan macam saya cakap, kita akan beritahu patient prostat cancer ni berisiko rendah ke, sederhana, tinggi. So setiap kategori ni rawatannya berbeza. Untuk berisiko rendah, actually kita boleh menjalankan benda kita panggil active surveillance lah. Pengesan kita panggil apa? Active surveillance ni ialah pemantauan aktif lah. So pemantauan aktif ni pesakit bukan kita menjalankan rawatan, kita memang pemantauan aktif ni ialah sejenis rawatan untuk prostat cancer. So pesakit akan sentiasa akan kerap kali untuk mengulangkan ujian PSA ni untuk tengok level PSA itu ada meningkat ke ataupun dalam level yang sama seperti yang dulu. Lepas tu setiap tahun ni pesakit perlu menjalankan biopsi untuk tengok dia punya kanser ni Gleason score tu ada meningkatkan ke tidak. So ini panggil active surveillance untuk berisiko rendah. Okey, untuk yang berisiko sederhana dengan tinggi ni kita tidak begitu menyarankan active surveillance ni. So untuk pesakit dalam kategori ni perlu menjalankan rawatan pembedahan ataupun radioterapi lah. Itu panggil radioterapi. So pembedahan ni pada tahap yang terkini ni kita cara pembedahan dengan robotik ialah cara pembedahan paling sesuai untuk pembedahan bagi prostat cancer. So selain tu yang radioterapi ni, jika patient cakap doktor saya tak mau pembedahan, so patient pun boleh cakap rawatan radioterapi. So setiap rawatan ni sama ada pembedahan sama ada radioterapi ni dia ada kekesanan untuk mengawal kanser ni sama, tapi ialah risiko rawatan tu ada dua jenis rawatan ni, ada risiko rawatan tersendiri mereka lah. Jadi untuk berisiko tinggi pun sama, kita akan menjalankan rawatan kita akan menjalankan multi-modality terapi. Maksudnya rawatan tu bukan satu jenis je. Mungkin dia akan kombinasi pembedahan dengan radioterapi ataupun kombinasi pembedahan dengan suntikan ubat lah. So inilah secara ringkas rawatan dia untuk prostat cancer.
Dan doktor, kita juga ingin melihat tadi doktor katakan bahawa kanser prostat ini sebenarnya pada tahap 3 dan 4 itu dikesan pada 60% dan juga 70%. Jadi kenapa ini berlaku? Kenapa ujian saringan itu orang kata lelaki-lelaki di Malaysia ini tidak melakukan ujian saringan lebih awal? Kenapa masih pada angka 60 hingga 70%? Apa yang penyebab punca? Adakah sebab lelaki ego ke, tak mau pergi buat saringan kesihatan, rasa diri itu sihat dan sebagainya, atau ada punca-punca lain? Tak, ini memang ialah rasa budaya ke tradisi masyarakat kita, kesedaran masyarakat kita orang lah. Sebab banyak pesakit pun tak faham apa prostat ni. Dia pun tak tahu ada benda panggil prostat, okay, first thing. And ada juga pesakit pun biasa masyarakat kita tak kisah, asalkan boleh makan, minum, tidur, itu je lah kan. Sampai memang sangat teruk. Biasa baru datang hospital, itu ialah masih lagi dekat masyarakat Malaysia. Itu sebab kesedaran ni memang perlu dipupuk, memang kita melalui media yang paling penting sekarang. Media memang kena memberi kesedaran ni kepada masyarakat kita orang untuk membuat penyiasatan saringan ni lah. Sebab ini berbanding dengan luar negara macam Jepun ke, dan saya tak mahu cakap Western country, cakap Asia macam Jepun, Korea, tempat yang saya training China, diagnosis untuk prostat cancer ni memang kebanyakan dekat tahap pertama, dan mereka kebanyakan prostat cancer ni ialah menjalankan rawatan penyemburan punya. So ini memang amat berbeza dengan Malaysia lah actually. Bukan sahaja prostat cancer actually, kanser lain pun sama. Banyak macam saya punya feel, kanser buah pinggang, kanser bunti kencing ni pun memang datang dekat tahap yang lewat juga actually. Doktor, kalau kita lihat ya, kalau untuk wanita seperti kanser payudara atau mungkin kanser rahim, wanita digalakkan untuk membuat saringan kerap setiap tahun. Adakah perlu diadakan atau diwajibkan saringan ini dilakukan ke atas lelaki? Memandangkan, yalah, bila kita cakap pasal kanser, mungkin ramai takut untuk kehadapan kerana takut mengenai penyakit itu menjadi faktor membuatkan ramai tidak melakukan saringan. Pandangan doktor? Ya, macam saya cakap, sebab prostat ni tidak dapat dirasa, sebab dia boleh rasa daripada tempat berak tu, dari buntut kita orang. So boleh dijalankan dengan doktor je. Lepas tu macam saringan saya cakap je lah, dia tak payah buat kerap sangat. Jika PSA level tu normal, dia buat saringan darah itu PSA normal. Actually dia pesakit perlu menjalankan next PSA about 2-3 years je. 2 tahun, 2-3 tahun sekali cukup untuk bagi mereka yang ada tahap PSA yang normal. Bukan cakap setiap 3 bulan ke 6 bulan ke 1 tahun kena buat, tak ada actually. Dan doktor, sudah pasti kita pun tak banyak masa, kita di penghujung rancangan ini. Mungkin doktor ada rumusan dan juga nasihat ataupun cadangan yang boleh doktor berikan kepada pihak kerajaan dan juga orang ramai untuk pastikan bahawa kesedaran mengenai kanser prostat ini meningkat. Setiap bulan November ni ialah bulan kanser prostat. So dekat bulan tu biasa kita ada menjalankan banyak kempen untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Ini termasuk macamlah interview, kita ada buat saranan dekat surat khabar, kita pun ada buat banyak Facebook punya poster macam ni. Usaha ni perlu meningkatkan lagi dengan kerjasama daripada pakar-pakar dengan media, dengan kerajaan. So saya memang berharap boleh jika saya berharap lebih banyak saringan boleh buat, dan kita boleh, jika ada kanser prostat ni pun kita akan didiagnose pada peringkat awal untuk membuat rawatan penyemburan yang lebih baik lah actually. Baik, anda sudah mendengar apa yang disarankan oleh Dr. Pham Zeng In, pakar urologi UiTM Private Specialist Center UPSC, ke atas bual bicara kesihatan kita hari ini, iaitu mengenai kanser prostat. Bagi anda di luar sana yang berumur 45 tahun ke atas, sudah boleh memulakan PSA atau ujian saringan kanser ini agar kita dapat mencegahnya dengan lebih awal, ya Fizi?
Ya, betul tu. Dan selain daripada lelaki yang perlu sedar, individu di sekeliling lelaki, wanita itu juga boleh memainkan peranan sebagai isteri, anak-anak, keluarga, saudara mara dan sebagainya. Sedarkan lelaki untuk umur 45 macam Ji cakap, pergi buat saringan kesihatan. Baik, itu yang dapat kita bincangkan untuk pagi ini mengenai kanser prostat, dan kita harapkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Malaysia sentiasa meningkat berkaitan dengan kesihatan ini, yang mana kami akan sentiasa bawakan kepada anda perkembangan dan juga isu-isu kesihatan untuk kita sama-sama bincangkan, untuk sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan harian kita. Baik, itu saja dapat kami bawakan untuk hari ini. Saya Hafiz Azaman. Dan saya Jijah Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.